Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kerjasama seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mengurangkan kesan kanser. Anugerah Pengusaha Cemerlang mendorong usahawan wanita untuk melebarkan perniagaan ke luar negara. Sebagai menghargai penyertaan orang ramai yang sangat positif dalam kempen BN on the Move, Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah BN on the Move cabaran 20 bilion langkah dari bulan Oktober sehingga bulan Disember lalu. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Dua pemenang menerima baucer perjalanan masing-masing berjumlah RM3,000 dan RM1,500. Aktiviti saya di rumah macam treadmill, satu kerja pun parking jauh untuk mendapatkan langkah yang terbanyak lah. Satu kalau malam pun balik kerja treadmill juga sampai pagi, kadang mau treadmill pun tidak sanggup tu. 10 km tu ia punya lapnya 34 lap, pandai berhenti sendiri tu. Senaman ini baik juga untuk kesihatan kita ni kan. Walaupun menggunakan treadmill, biasanya di rumah menggunakan treadmill planter. Tapi ada je lah senaman kalau berjalan, biasanya melakukan kegiatan berjalan kaki biasa sajalah. Macam itulah untuk mencapai 10,000, sejam lah habislah menggunakan treadmill tu. Kementerian Kesihatan akan terus bekerjasama dengan Pusat Kanser Brunei TBCC dalam menawarkan perkhidmatan rawatan kanser yang terbaik bagi penghidap penyakit kanser serta keluarga mereka yang terlibat. Kerjasama dari semua lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGOs dan pemimpin akar umbi dalam pengurusan pesakit kanser sangat penting dalam mengurangkan kesan kanser. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam perutusan sempena sambutan Hari Kanser Sedunia 2023 yang bertemakan menutup jurang penjagaan. Jelas Menteri Kesihatan, kira-kira 30 hingga 50% daripada kematian akibat kanser boleh dicegah dan ia dikaitkan dengan beberapa tingkah laku dan amalan berisiko. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan juga menyatakan menurut statistik yang diperoleh daripada Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam BDCR pada tahun 2021, terdapat 294 kematian akibat penyakit kanser dan sebanyak 682 kes baru telah dikesan menghidap penyakit kanser pada tahun tersebut. Di peringkat individu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan berhenti merokok dan mengelakkan dari terdedah kepada asap rokok. Mengekalkan berat badan yang sihat secara konsisten, mengamalkan permakanan yang sihat dan seimbang, termasuk memastikan cukupnya pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari dan mengurangkan diet berlemak yang berlebihan dan meningkatkan aktiviti fizikal iaitu sekurang-kurangnya 30 minit dalam sehari, 5 kali atau lebih dalam seminggu. Kementerian Kesihatan juga menerbitkan garis panduan aktiviti fizikal kebangsaan edisi kedua yang mengandungi maklumat serta cadangan berasaskan bukti saintifik untuk mengurangkan tingkah laku sedentari yang boleh digunakan sebagai panduan kepada orang ramai. Kementerian Kesihatan juga mengungkayahkan kempen secara kolektif iaitu BN on the Move, iaitu inisiatif pengiraan langkah dibuat bagi mencapai sasaran langkah yang ditetapkan dari masa ke semasa.
Kempen diharap dapat meningkatkan kegiatan fizikal dan seterusnya memupuk budaya aktif dalam kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Sementara itu, pemeriksaan dan diagnosis awal pendekatan paling efektif bagi meningkatkan peluang pemulihan jangka panjang daripada kanser. Dalam hal ini, pendidikan dan kesedaran orang awam adalah amat penting kerana rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam boleh bekerjasama rapat dengan organisasi pendorong dan penggubal dasar dalam membawa perubahan positif dan melaksanakan tindakan. Dalam temu bual bersama RTB, pakar perunding perubatan onkologi dan pengarah Pusat Kanser Brunei, Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC berkata, peningkatan jumlah kes kanser di negara ini menimbulkan kebimbangan. Cases over the past 5 years, the percentage of cases have gone up, like 20% it has gone up. And if it goes up like this, we will expect an increase, over the next 10 years. Now, the detection and diagnosis, there are two different types. We call that, one is early detection, means the patient, the symptoms, that means to come and see the doctor and quickly diagnose lah. Jangan delay, you see. So they quickly diagnose. That is early detection by patient coming because of symptoms lah. The other group is screening. Screening means patient who are healthy also go for tests. That's why we have this National Cancer Screening Program by Ministry of Health. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga memperkenalkan acara-acara yang akan datang sempena Hari Kanser Sedunia, termasuk acara pada hujung minggu di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin. We are trying to clear the fear, because unless you come forward to see the doctor and get your diagnosis done early, so we have unusual symptoms, what we call as red flag signs, macam losing weight ke, or you have unusual lump ke, atau you have coughing out blood, or you are passing blood somewhere, that's something unusual, then go and see a doctor. So when you have these red flag signs, seek treatment early, you can get early diagnosis. Mempraktikkan gaya hidup sihat, melaksanakan aktiviti berfaedah dan membuat pemeriksaan secara kerap akan meningkatkan kemungkinan mencegah atau pulih daripada kanser. Penaik tarafan ekonomi koridor Brunei Guangxi BGEC antara Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang Republik Rakyat China telah dimeterai pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara kedua-dua belah pihak. Majlis penandatanganan perjanjian itu diadakan pada 2 Februari lalu sempena mesyuarat Jawatankuasa Kerjasama Bersama Ekonomi Koridor Brunei Guangxi BGEC JCC kali ketiga yang diadakan secara dalam talian di Kementerian Kewangan dan Ekonomi Bandar Seri Begawan. Menandatangani pihak Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, manakala bagi pihak Kerajaan Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang ditandatangani oleh Puan Yang Terutama Naib Gabenor Sua Guo Hua. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Tuan Yang Terutama Lan Tian Li, Gabenor Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang. MOU bagi penaik tarafan ekonomi itu menandakan komitmen berterusan daripada kedua-dua pihak untuk mengukuhkan lagi kerjasama dan perkembangan BGEC yang ditubuhkan melalui MOU yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak semasa Expo China ASEAN CA Expo pada 17 September 2014 di Nanning, Guangxi. Mesyuarat BGEC JCC tersebut mengiktiraf kemajuan yang dicapai dalam kerjasama BGEC dan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang berterusan dan semakin erat di antara negara Brunei Darussalam dan Guangxi serta pembangunan pelbagai projek-projek kerjasama
di bawah rangka kerja BGEC. Peranan dan kejayaan wanita dalam bidang ekonomi diraikan dalam Hari Pengusaha Wanita. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam yang dalam siri kunjungan hormat dan rundingan kerjasama ke negara Malaysia dan Republik Singapura baru-baru ini mengadakan majlis menghadap ke hadapan Majlis Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Majlis menghadap berlangsung di Istana Abdul Aziz Indra Mahkota Kuantan, Pahang. Rombongan diketuai oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang dipertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Rombongan juga mengadakan sesi rundingan kerjasama dengan ahli-ahli Majlis Adat Resam Melayu Pahang dan mendengarkan taklimat mengenai latar belakang dan program-program utama Majlis Adat Resam Melayu Pahang serta anak syarikatnya. Antara lain tujuan kunjungan hormat dan rundingan kerjasama diadakan ialah mempertingkatkan integrasi rangkaian dan peluang kerjasama dalam bidang berkaitan zakat, wakaf, wasiat dan baitul mal. Komitmen dan kegigihan dua usahawan wanita tempatan dalam mengembang majukan perniagaan membolehkan mereka untuk terpilih menerima anugerah pengusaha cemerlang Majlis Perniagaan Wanita Brunei. Anugerah disampaikan pada majlis sambutan ulang tahun Hari Pengusaha Wanita ke-23 yang berlangsung petang tadi di sebuah pusat membeli belah di Kampung Salambigar. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengerusi APEC Business Advisory Council Brunei. Dua usahawan wanita terbabit juga merupakan penerima anugerah Outstanding ASEAN Women Entrepreneur Award di Jakarta, Indonesia pada tahun 2020. Apa yang Tani buat selama ni berbaloi lah. Akan menambah lagi kegigihan, ketekunan, kerajinan and then improve my quality of work. InsyaAllah kalau Allah mengizinkan mungkin saya membawa produk ini ke luar negeri. Tapi masa ni Alhamdulillah ada je orang luar negeri membalikan. Sebahagian besar usahawan wanita tempatan berupaya meluaskan bidang perniagaan bukan sahaja dalam negara bahkan antarabangsa. Sebagai usahawan wanita, mereka perlu memiliki kesungguhan serta kreativiti. Menurut para pengusaha wanita, kejayaan tidak datang bergolek bahkan memerlukan usaha gigih. Perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan boleh membuahkan hasil yang diharapkan. Mencapai kejayaan ini, ketani hendaklah kreatif, hendaklah jangan berputus asa, jangan apabila ketani jatuh, haruslah ketani bangun lagi dan mandiri. Ketani kan memulakan perniagaan ini, ketani harus tahulah apa yang kan kita ni buat. Yang penting kita ni kuat semangat nasihat. Saya tetap dengan resipi saya yang lama. Itu saja. Sebabnya saya mau resipi itu luar biasa, tidak sama-sama, not common. Khairat Taklim Mu'alaf memberi penekanan cara yang betul menunaikan sembahyang dalam kalangan saudara baharu mengikut tertib mazhab Syafi'i. Program anjuran hal ehwal pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB berlangsung semalam di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Bertema menghalusi solat mengikut mazhab Syafi'i, Khairat Taklim Mu'alaf diisi dengan tazkirah disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Dekan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB.
dan praktikal sembahyang secara berkumpulan bersama 30 mahasiswa dan mahasiswi Kupu SB. Program diadakan bersempena kempen Hari Bertindak sambutan Hari Sukarelawan Terbangsa 2022, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Objektif untuk mengadakan program ini antaranya adalah melahirkan pelajar Kupu SB yang boleh melakukan kerja lapangan secara berkumpulan dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menunjukkan bakat yang bahagian keagamaan ini diorang pun boleh buat, bukan di Kupu SB saja tapi di luar Kupu SB juga boleh buat. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 139 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Ke arah menanamkan sifat beramal jariah dan menambah simpanan tabung darah negara, Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti hari ini mengadakan kempen derma darah. Ia dianjurkan bersama kaki tangan tabung darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kementerian Kesihatan di Stadium Hasanah Bolkiah, Polis Gadong, Ibu Pejabat Polis Gadong. Kempen disertai oleh 61 orang terdiri daripada pegawai dan ahli pangkat rendah pasukan polis Diraja Brunei beserta ahli keluarga pekerti. Antara yang hadir, Datin Sabrina Azimah binti Abdullah Chong, isteri Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei selaku pengerusi pekerti dan ahli jawatankuasa tertinggi pekerti. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan meneruskan kempen-kempen derma darah dan ia dibuka bagi penyertaan orang ramai. Kempen seumpamanya akan diadakan pada hari Isnin 6 Februari ini di College Cosmopolitan, Medan Jaya Setia, Anjuran College Cosmopolitan. Kempen bermula 10 pagi hingga 2 petang. Kempen yang sama akan diadakan pada hari Rabu 8 Februari ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong mulai 9 pagi hingga 12 tengah hari, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Dan di daerah Tempurung pula, kempen yang sama akan diadakan pada hari Khamis 9 Februari ini bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Pusat Pendermaan Darah juga memaklumkan orang ramai nombor talian hotline di pusat tersebut ditukar ke nombor talian 7440267 dan 7440277. Manakala pihak penganjur yang ingin membuat tempahan slot untuk mengadakan kempen derma darah boleh menghubungi nombor talian 7375745. Sepanjang bulan Januari tahun ini, 14 individu dan 6 buah syarikat dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM3,700 setelah didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 Penggal 30 kerana membuang sampah di tempat awam dan laluan awam. Syarikat-syarikat yang telah dikenakan kompaun ialah First Emporium, Wellcon Development Company, DigiMark, Al-Sarjah Technical Services, Farm Basket Grill dan PLN Contractor. Individu-individu dan syarikat-syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing kebahagiaan kawangan tingkat 3 bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri dalam tempoh 7 hari. Sehubungan itu, semua pihak diingatkan untuk sama-sama menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di tempat-tempat awam.
Kempen Liga Futsal Brunei 2023 membuka tirainya semalam dengan majlis perasmian kejohanan dan perlawanan pembukaan antara Kasuka AR Rauda menentang pasukan PES. Pembukaan rasmi disempurnakan oleh Awang Haji Rosfadilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan pembukaan, Kasuka AR Rauda menang 5-3 ke atas PES. 12 buah pasukan bersaing dalam liga musim ini termasuk juara bertahan Perwira. Universiti Brunei Darussalam UBD muncul juara kejohanan futsal Piala Chancellor. Perlawanan separuh akhir dan akhir berlangsung di Kompleks Sukan UBD. Kejohanan kali ini dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD, PMUBD, dengan kerjasama Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Kolej Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Diadakan sejak 29 Januari lalu, pasukan UBD, UTB, Kolej Cosmopolitan Cosmo dan Kolej Perdagangan Laksmana LCB mara ke separuh akhir. Naib juara disandang oleh Cosmo, manakala tempat ketiga dan keempat masing-masing diraih oleh LCB dan UTB.